Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 akan menerangkan tajuk zakat pelaburan. Dalil wajib zakat pelaburan. Dalil dan hujah mengeluarkan zakat pelaburan adalah seperti berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah yakni zakat sebahagian hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Surah Al-Baqarah ayat 267. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah daripada Samrah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami mengeluarkan zakat daripada barang-barang yang disediakan untuk jual beli. Hadis riwayat Abu Daud. Dalil Adhar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Amr ibnu Himas daripada bapanya, dia berkata, dia menjual kulit dan bekas panah daripada kulit. Kemudian Umar ibnu Khattab singgah padaku. Dia bertanya, adakah engkau keluarkan sedekah yakni zakat hartamu? Aku menjawab, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ia adalah kulit. Umar berkata, taksirlah, kemudian keluarkan sedekahnya. Hadis riwayat Syafi'i, Daruqutni dan Baihaqi. Syarat-syarat wajib zakat pelaburan. Yang pertama ialah Islam. Diwajibkan kepada pemilik Muslim sahaja. Yang kedua ialah memilik sempurna, yang bermaksud mempunyai kuasa menjual dan memperoleh manfaat daripada portfolio saham atau pelaburan. Yang ketiga, milik pihak tertentu, yang bermaksud saham atau pelaburan yang dimiliki masjid, surau dan dana untuk maslahah am dan seumpamanya tidak wajib zakat. Kemudian, cukup nisab. Cukup nisab bermaksud nisab portfolio pelaburan ialah nilaian yang sama dengan atau 85 gram emas, yang ini 20 mithqal. Apabila nilai portfolio pelaburan bersamaan atau melebihi nisab, maka ianya diwajibkan zakat. Kemudian cukup haul. Haul bagi saham dan pelaburan lain hendaklah genap tempoh 1 tahun pemilikan portfolio pelaburan. Yang terakhir ialah halal, yang bermaksud saham yang diterbitkan untuk operasi perniagaan teras yang halal. Definisi zakat pelaburan. Menurut dari bahasa, kalimah saham berasal dari perkataan Arab yang bermaksud bahagian yang dimiliki. Manakala menurut istilah, saham menurut kamus Dewan bermaksud bahagian dalam modal sesuatu perniagaan. Selain itu, menurut kamus ekonomi, saham bermaksud modal sah syarikat yang dicalonkan oleh pemilik. Saham adalah wang yang dilaburkan dalam syarikat atau perniagaan. Bagi sijil-sijil saham dalam sesebuah syarikat yang tersenarai di pasaran saham, contoh Bursa Malaysia, ianya mudah untuk dijadikan wang tunai berbanding dengan saham dalam syarikat yang tidak tersenarai atau dalam koperasi. Pemilik saham adalah pemilik syarikat dan berkongsi keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. Prestasi sesebuah perniagaan biasanya boleh diukur melalui dividen yang diagihkan dan juga harga atau nilai saham seperti tersenarai di pasaran saham, pelaburan pasaran modal, Bursa Malaysia. Di Malaysia, Suruhanjaya Security SC adalah badan yang bertanggungjawab dalam mengawal dan menyelia pasaran modal atau saham. Pasaran modal merupakan rumah utama yang menyediakan aktiviti untuk penghasilan dana dan pelaburan jangka masa panjang serta meningkatkan kecairan sistem kewangan. Di dalam pasaran modal ini, segala jenis saham dan dana diurus niagakan. Di antara contoh instrumen pelaburan di pasaran modal ini adalah: pertama, saham biasa dan keutamaan. Saham biasa mentarifkan satu unit pemilikan
ekuiti sebuah syarikat di mana pemegang saham biasa menerima hak untuk membuat undian dalam melibatkan perkara penting seperti korporat. Manakala saham keutamaan pula bermaksud bahagian keutamaan mengandungi ciri ekuiti dan hutang kerana pembayaran dividen kepada pemegang saham keutamaan ditetapkan. Jenis keutamaan saham termasuk saham keutamaan kumulatif yang bermaksud di mana dividen termasuk yang tertunggak dari terma masa lalu juga dibayar. Saham keutamaan tidak kumulatif pula bermaksud jika pembayaran dividen yang tidak terjawab tidak dibawa ke hadapan, maka saham keutamaan yang menyertai adalah di mana pemegang saham dividen dan sebarang dana tambahan pada masa kestabilan kewangan, dan saham keutamaan boleh tukar adalah pilihan untuk menukar saham kepada saham biasa. Yang kedua ialah saham amanah sama ada melalui pengurus dana swasta atau kerajaan. Saham amanah melalui dana swasta ialah saham ini akan terbuka kepada umum. Ini bermaksud pelabur Bumiputera dan bukan Bumiputera boleh menyertai pelaburan ini. Bagi amanah saham swasta, ianya mempunyai profil risiko tersendiri yang bermaksud profil yang berbeza-beza. Ianya bergantung kepada status dana tersebut. Dana-dana tersebut terdiri daripada dana agresif, dana seimbang dan dana konservatif. Untuk saham kerajaan pula, saham ini hanya dibuka untuk pelabur Bumiputera saja. Risiko pelaburan ini tetap ada tetapi pelaburan ini dilindungi atau dijamin kerajaan. Yang ketiga ialah saham amanah hartanah. Harta tanah ialah aset yang penting dalam pelaburan. Sebelum REIT diperkenalkan, pelabur mempunyai pilihan untuk melabur dalam harta fizikal tanah atau saham harta syarikat. Pelabur mempunyai pilihan alternatif melabur iaitu dalam REITs dengan hanya membayar sejumlah kecil daripada harga harta tanah sebenar. Atau erti kata lain, REIT memberikan pilihan kepada pelabur untuk melabur dalam harta tanah komersial berskala besar tanpa perlu membeli harta tersebut secara langsung. Dana dagangan bursa pula bermaksud dana pelaburan yang terbuka yang disenaraikan dan didagangkan dalam bursa saham yang menggabungkan ciri-ciri dana indeks dan juga dana saham. Secara umum, terdapat 4 kategori utama produk-produk di pasaran modal, iaitu equity. Yang pertama, equity. Akaun pelaburan adalah nilai jumlah yang dimiliki oleh pelabur dalam akaun pelaburan pada ketika rollover terakhir berlangsung. Yang kedua pula, bond dan debenture. Bond bermaksud satu di mana pelabur meminjamkan wang kepada entiti yang meminjam dana pada kadar faedah tetap. Debenture pula sijil pinjaman yang dikeluar oleh syarikat disokong oleh kredit umum dan bukan oleh syarikat dan bukan oleh aset tertentu. Derivatif pula bermaksud instrumen kewangan yang didagangkan untuk mengurus pendedahan seseorang itu kepada kemerowapan pasaran pada masa ini. Dari sudut lain, derivatif ialah kontrak kewangan dengan nilai yang dikaitkan dengan pergerakan harga hadapan yang dijangka dengan aset asas yang dikaitkan. Untuk produk berstruktur pula bermaksud suatu sekuriti yang menggabungkan ciri instrumen berpendapatan tetap dengan ciri transaksi derivatif. Produk berstruktur merupakan satu pelaburan yang menggunakan instrumen derivatif dalam penstrukturannya untuk mencipta risiko yang berbeza dan menghasilkan pulangan ke pelabur. Kaedah taksiran zakat pelaburan. Saham adalah wang yang dilaburkan dalam syarikat atau perniagaan. Ia adalah sebagai bukti pemilihan sesebuah perniagaan. Bagi sijil saham dalam sesebuah syarikat yang tersenarai di bursa saham, ianya mudah untuk dijadikan wang tunai berbanding dengan saham dalam syarikat yang tidak tersenarai atau dalam koperasi. Nilai zakat yang diwajibkan adalah 2.5% daripada nilai pelaburan di hujung haul.
Bagi pelaburan yang diniagakan, jumlah keuntungan yang ditunaikan sepanjang tahun hendaklah dicampurkan zakat sama dengan nilai pelaburan di hujung haul tambah keuntungan ditunaikan dan darab kepada 2.5%. Ini merupakan cara pengiraan bagi nilai saham dan pelaburan mengikut nilai pasaran. Saham-saham di Bursa Malaysia sebanyak 266,000. Untung yang ditunaikan daripada jual beli pelaburan sebanyak 80,000, saham amanah sebanyak 50,000, dana dagangan bursa sebanyak 50,000, pelaburan amanah hartanah sebanyak 70,000, lain-lain pelaburan di pasaran modal luar negara sebanyak 30,000. Kesemua jumlah bagi nilai saham dan pelaburan di atas sebanyak 546,000. Setelah ditolak oleh kos brokerage sebanyak 1,500, dividen daripada pelaburan tidak patuh syariah sebanyak 30,000, peningkatan modal pelaburan tidak patuh syariah sebanyak 50,000, jumlah ansuran yang dibayar dalam tahun taksiran untuk bayaran balik pinjaman pembelian saham tiada. Bagi nilai saham dan pelaburan wajib zakat ialah 464,500. Untuk zakat, 456,000 merupakan nilai pelaburan di hujung haul ditambah dengan keuntungan yang ditunaikan kali 25%. 25% merupakan nilai zakat yang diwajibkan daripada nilai pelaburan di hujung haul. Jumlah bagi zakat menjadi 11,610. Zakat pelaburan tidak tersenarai dalam syarikat persendirian, koperasi dan lain-lain. Bagi zakat saham yang dimiliki oleh pihak syarikat persendirian atau koperasi, Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan bahawa hukum zakat ke atasnya adalah sebagaimana berikut. Zakat saham adalah wajib dikeluarkan oleh pihak syarikat berdasarkan hukum hutah, iaitu harta bercampur. Akan tetapi, jika pihak syarikat tidak membayar zakat, maka kewajipan zakat wajib ditunaikan oleh individu tersebut. Seterusnya adalah senario 1, iaitu syarikat membayar zakat. Seperti kaedah kiraan zakat perniagaan syarikat, persendirian dan awam yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor pada 26 Mac 2007. Rujuk Panduan Zakat Perniagaan terbitan LZS 2007. Zakat perniagaan syarikat secara ringkas adalah mengikut dua kaedah berikut. Yang pertama, kaedah modal kerja, iaitu aset semasa tolak liability semasa tambah atau tolak pelarasan. Manakala yang kedua pula adalah kaedah modal berkembang, iaitu equity pemilik tambah liability jangka panjang tolak aset tetap tolak aset bukan semasa tambah atau tolak pelarasan. Senario kedua pula ialah syarikat tidak membayar zakat. Zakat dikenakan ke atas individu berdasarkan peratus nilai pegangan individu dalam syarikat tersebut. Contoh taksiran harta syarikat atau koperasi yang diwajibkan zakat di hujung haul 2012 ialah sebanyak 10 juta ringgit. Zakat perniagaan syarikat ABC Sendal Berhad ialah 10 juta darab 25% akan mendapat 25,000. Pegangan saham Encik Ali di dalam syarikat ABC Sendal Berhad pula ialah 15%. Zakat pelaburan Encik Ali 15% darab 25,000 akan mendapat 37,500.